satu perkara yang penting yang kita perlu koreksi ataupun membuat muhasabah pada diri kita, iaitu kesan daripada maksiat. Apakah kesan daripada dosa dan maksiat yang kita telah lakukan? Ibu ayah yang saya kasih sekalian, secara batin, ya, secara orang kata secara tersiratnya, kita tak nampak, ya, kesan daripada maksiat, ya. Orang tak rasa, tak nampak, ya. Tetapi sebenarnya melalui jalan tasawuf ataupun jalan pembentukan akhlak, kita sebenarnya diajar untuk lihat kesan maksiat tu. Ya, kita diajar untuk nampak secara batiniah kesan daripada maksiat itu. Yang mana sebenarnya tak berapa, bukanlah batiniah sangat ataupun tersembunyi sangat. Tapi sebenarnya dia nampak dengan jelas kesan daripada maksiat. Apakah kesan daripada maksiat? Iaitu dosa itu ataupun maksiat itu akan memberatkan ketaatan. Itu dia kesan dia yang paling jelas, yang boleh kita nampak secara mudah, iaitu kesan daripada maksiat, kesan daripada dosa akan menyebabkan kita menjadi berat untuk melakukan ketaatan. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, dosa tak perlulah saya nak huraikan satu persatu, ya, jenisnya, pembahagiannya, ya, ataupun cukuplah kita sekadar mengambil definisi daripada hadis Nabi SAW tentang apakah itu dosa. Nabi bagi tahu kita, sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, ma huwa dzambu? Apakah itu dosa, wahai Rasulullah? Nabi SAW memberitahu dalam sebuah definisi yang ringkas, adzambu huwa ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu adalah perkara yang menimbulkan keresahan dalam hati. Mahaka fi sadrik, maknanya menimbulkan resah gelisah di dalam dada. Maknanya manusia ni secara fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini tak boleh duduk tenang apabila kita berdosa. Maknanya bila kita ini mempunyai fitrah hati yang baik, hati yang masih sejahtera, hati yang orang kata hati yang bersih, bila kita terjebak dengan dosa, dia akan menimbulkan perasaan gelisah, resah, tidak tenang dalam hati. Itu definisi Nabi itu jelas. Nabi kata dosa itu ialah mahaka fi sadrika, yang menimbulkan keresahan dalam hati. Kemudian Nabi sambung lagi, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu tak mahu, kamu benci sekiranya orang tahu perbuatan tersebut. Ya, kamu benci orang tahu kamu menipu. Dosa lah tu. Ini perbuatan menipu tu berdosa. Kita benci apabila orang tahu kita ini mengambil harta orang. Kita tak nak. Tak boleh. Kita cuba sembunyikan. Kita sorok. Itu berdosa lah tu. Maknanya perbuatan mengambil duit orang itu adalah, mencuri itu adalah berdosa. Dan sebagainya, kita boleh kiaskan kepada benda lain. Jadi bermakna, apabila kita rasa resah dalam dada, kemudian kita malu orang lain tahu apa yang kita buat, jadi itulah bermakna tandanya perbuatan itu adalah satu perbuatan yang dosa, menyampaikan kita membawa kepada dosa. Jadi dalam definisi yang ringkas ini juga sebenarnya Rasulullah SAW secara tidak langsungnya mengajarkan kepada kita sensitivity dalam hati. Ya, apabila kita terlibat dengan satu kesalahan dan dosa, kita rasa resah. Bermakna bila kita ada resah itu, bermakna itu tanda kita ini ada hati yang masih murni, ada hati yang masih suci. Yang mana kadang-kadang terjatuh dalam lembah dosa itu menjadi kebiasaan, iaitu ciri kepada ataupun menjadi tanda kita ini adalah manusia, ataupun orang kata apa, bersifat manusiawi. Kita ini bukan bersifat malaikat. Kita ini bersifat manusiawi. Tersalah, orang kata apa, terseradung, kan, terbuat. Itu adalah manusiawi. Namun begitu, dengan perasaan sensitifnya kita tersedar. Itu penting tu. Kita sedar, kita ini salah, kita ini berdosa. Jadi itulah yang diajarkan kepada kita supaya kita sedar akan kesalahan kita. Jadi bila kita sedar,
Itu yang saya pernah cerita pada 2 minggu yang lepas tentang tingkatan hati tu. Apabila orang yang melakukan dosa dia sedar, bermakna dia berada di tangga nafsu al-lawamah. Tangga yang kedua, bukan nafsu al-ammarah. Nafsu al-lawamah, nafsu yang mana dia perlukan perjuangan sikit lagi untuk naik ke tahap nafsu al-mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang. Baik, jadi kita kembali kepada dosa tadi. Jadi dosa ni kesan dia ialah dia memberatkan ketaatan. Bila kita susah nak baca Quran, kita jarang-jarang baca Quran. Diri saya sendiri pun kadang-kadang rasa malas nak baca Quran, berat nak baca Quran, berat nak berzikir, berat nak beristighfar, berat nak solat jemaah, berat nak buat itu, berat nak buat ini, macam-macam kita berat nak buat. Pendek kata, ketaatan tu jadi berat kepada kita. Maka bertanda itu tanda je, itu tanda yang kita boleh membuat muhasabah bahawasanya ada dosa-dosa dan kesalahan kita. Lebih parah lagi apabila kita berat buat ketaatan tapi ringan untuk melakukan kemaksiatan. Itu tanda yang berat lah tu. Bermakna banyaklah perkara yang kita perlu muhasabah, perlu renung-renungkan kepada diri kita. Jadi, mana bukti yang saya katakan tadi dosa ini adalah perkara utama atau punca utama yang memberatkan kita untuk melakukan ketaatan? Ini jelas dalam sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Maksudnya, sekali-kali tidak demikian itu. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rana ala qulubihim tu. Maksudnya apa yang kita buat, kesalahan yang kita buat, maksiat dan dosa yang kita buat itu sebenarnya dia akan menutupi hati. Jadi itulah kesan daripada maksiat dan dosa sehingga kita jadi berat untuk melakukan ketaatan. Di sini ada sepotong hadis yang jelas Nabi SAW menerangkan tentang ayat tadi. Nabi kata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dhakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Itulah dia. Bal rana ala qulubihim. Hati itu akan ditutupi dengan hasil perbuatan yang mereka buat tadi. Jadi dijelaskan dalam hadis ni iaitu ditutupi dengan titik hitam. Hati itu akan ditutupi dengan titik hitam. Apabila ia meninggalkan kemaksiatan dan memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Suqila qalbuh. Jadi manusia ini, hamba ini, bila dia sedar, bila dia insaf, dia bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan kembali. Apabila ia kembali berbuat maksiat, patah balik buat maksiat, maka ditambah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Maksudnya berlaku berulang-ulang kali. Kalau berulang-ulang kali maksiat kemudian taubat, maksiat kemudian taubat, tak apa. Tapi kembali kepada maksiat, tak bertaubat, tak kembali kepada bertaubat. Maksiat secara berterusan. Itu dimaksudkan dengan hadis ini. Jadi, maka ditambah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Jadi, berhati-hati bila kita tidak bertaubat selepas ataupun kerana maksiat yang kita buat, maka hati kita akan ditutupi dengan titik-titik hitam tadi sehingga warna hati ataupun titik hitam itu memenuhi keseluruhan hati. Jadi kata Nabi SAW, itulah yang diistilahkan al-ran, itu ran. Perkataan yang saya sebut rana tadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam firman-Nya yang bermaksud sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi ibu ayah yang saya kasih sekalian, hadis ini dan juga ayat Quran tadi menjelaskan kepada kita dengan jelas bahawasanya kesalahan, dosa yang dibiarkan dan berterusan itu akan meninggalkan kesan ke dalam hati kita.
Yang kita kata kecil je, dosa kecil je, tak. Dosa kecil kata dalam sepotong ayat daripada Imam Al-Juzi, seorang imam sufi, imam tasawuf, imam akhlak, yang menyebutkan kepada kita dosa kecil itu tidak kekal sebagai dosa, dia bermula dengan dosa besar. Dosa besar itu tidak akan kekal sebagai dosa besar selagi mana pelakunya itu menyusuli dosa tadi dengan taubat. Jadi tak akan kekal dosa itu sebagai dosa besar. Begitu juga dosa kecil. Dosa kecil itu tidak akan selamanya menjadi dosa kecil sekiranya ia dilakukan secara berterusan. Jadi jelas daripada ayat ini jangan kita memandang remeh terhadap dosa kecil sehingga kita tidak bertaubat ataupun tidak endah untuk bertaubat kembali kepada Allah. Begitu juga dengan dosa besar, janganlah kita terlalu memikirkan dosa besar sehingga kita berputus asa daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana akhirnya sama-sama kita ingat, jangan kita biarlah kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari yang tidak ada manfaat lagi harta benda dan anak-anak, melainkan orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati, akidah dan keimanan yang sejahtera. Jadi kita sama-sama istighfar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita, kecil yang besar, yang kita sedar ataupun tidak sedar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta ampun, minta maaf jika ada salah silap di sepanjang saya menyampaikan perkongsian ringkas ini. Mudah-mudahan dapat menitipkan sedikit nasihat untuk diri saya dan dapat diambil pelajaran daripada untuk kita semua, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan Razita. Terima kasih. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Memang sesungguhnya kita sentiasa diingatkan Ustaz kena sentiasa bermuhasabah diri dan sentiasa mengingatkan dosa-dosa kita. InsyaAllah kita perbaiki diri. Mudah-mudahan kita dapat meninggalkan keseronokan dunia dan terus menuju kepada keseronokan akhirat, insyaAllah. Baik, sama-sama kita ambil ibrah dan peringatan daripada apa yang saya kongsikan. InsyaAllah kita menuju ke jalan mardatillah, insyaAllah, menuju redha Allah. Baik, terima kasih kepada seluruh jemaah kita yang setia sehingga kini. Teruskan bersama program-program yang SPAK yang seterusnya untuk pagi esok. Saya bagi pihak kelas SPAK mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara dalam melarikan program malam ini. Sesungguhnya yang baik dan yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah itu dari kedaifan saya sendiri. Saya serahkan semula kepada Ustaz untuk kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah juga surat Al-Nas. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Puan Razita. Terima kasih.